Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurnia izin dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan lagi kesempatan, kekuatan bersama-sama kita hadir pada malam ini dengan tujuan untuk kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mencari rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam di sini bukan menjadi asbab kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita dimasukkan ke dalam syurga yang kelak. Amin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, khabar tuan? Serius semalam itu kan? Kempen Nabi tuan, mundi Nabi. Okey lah, biarlah yang lepas tu lokal nak dari mana tak menang kita punya macam mana kan, nak contoh lah kan ada yang tak menang. Tak apalah tuan-tuan, kita dah mundi, itulah yang ditentukan Allah, maka itulah yang terbaik insya-Allah. Kita sebagai rakyat tuan, kita dah buat tugas kita, maka kita serahkan kepada mereka yang dipilih untuk melaksanakan tugas mereka. Macam ada pula kata, oh, Ustaz mengumpul ni yang tim kalah semuanya, tak lah tuan. Saya mengundi kan, orang tanya mengundi apa Ustaz? Mengundi adalah rahsia. Cukup sampai situ lah kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyambung pada halaman ke-10. Baru halaman ke-10 ambil pengajian ni. Baik tuan-tuan, halaman ke-10 kita dah bincang sebelum ini tentang sebab mengapa para ulama kita mereka menghimpunkan kitab 40 hadis. 40 hadis Imam Nawawi, ada 40 hadis Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, ada banyak kitab-kitab 40 hadis sehingga ke hari ini tuan-tuan terhasilnya puluhan bahkan ratusan kitab-kitab yang berjudul 40 hadis. Apa sebab para ulama kita mereka sibuk untuk mengumpulkan kitab 40 hadis? Antara alasannya adalah kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, "Man hafiza 'ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa daripada kalangan umatku yang mereka menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agamanya, ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Pada hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan golongan fuqaha dan ulama. Kita dah bincang tentang pelbagai riwayat berkenaan dengan hadis ini, seperti mana yang kata Musannif rahimahullah taala, hadis ini mempunyai riwayat yang pelbagai dan lafaz yang berbeza. Kesemua riwayatnya adalah dhaif, kesemua riwayatnya adalah lemah. Riwayat ini telah diimpulkan berdasarkan saya Abu Faid yang Sayyid Ahmad bin Sa'id Al-Ghumari dalam kitab yang berjudul Irsyadul Murabba'i ila Turuq Hadits Arba'in. Saya sendiri kata Musannif telah menyebutkan sebahagian riwayat beserta dengan komentar dalam kitab saya yang berjudul Mustakhraj al-Arba'in ya Abdul Ghafir Al-Farisi rahimahullahu taala anhu. Cuma kitab Mustakhraj karangan Sayyid Abdul Farisi tuan-tuan dia tak sempat untuk menghabiskan. Kemudian kata Musannif, walaupun hadis ini adalah dhaif, namun beramal dengannya dalam bab ini adalah harus digalakkan, bahkan sunat, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar dan dalam kitab-kitab beliau yang lain. Kata Musannif rahimahullahu taala, walaupun hadis yang kita sebutkan tadi adalah merupakan hadis yang dhaif. Dhaif maknanya apa tuan-tuan? Hadis yang lemah. Bila mana lemah tuan-tuan, nak tak kita pegang kepada hadis yang lemah? Ada orang yang kata yang lemah tak ada Ustaz. Saya kalau boleh kalau Ustaz saya lagi lemah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Kalau hadis yang dhaif ni saya kalau boleh tinggalkan Ustaz yang dah ni kan. Kemudian jumpa tuan-tuan ada orang di mana saya jumpa itu okey, tak payah sebut nama masjid dah, tapi ada seorang jemaah ni datang. Dia kata, Ustaz, saya Ustaz ada dengar soal penceramah Ustaz. Dia kata, Ustaz, sebenarnya kita ni digalakkan untuk memakai serban. Kalau pakai serban dapat pahala tu. Tapi saya usul Ustaz, dia punya pandangan peribadi pula. Lepas tu saya rasa Ustaz tu tak betul. Saya tahu memang ada hadis, tapi hadis itu lemah Ustaz. Itu tak boleh pakai. Yang anda bunyi ya. Hadis lemah tak boleh pakai Ustaz. Tinggalkan hadis yang lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama hadis mengatakan apa?
Antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadith dhaif. Imam Nawawi kata, sepakat para ulama hadis mengatakan bahawa harus untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif, khususnya dalam bab fadailul amal. Ini sepakat para ulama hadis. Tiba-tiba muncul satu dua orang ahli mengatakan, dia membahagikan, oh tak usah kita pakai hadis dhaif ni, kita lempar ni, kita cukup ada hadis hasan dan sahih. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya mereka ni tuan lebih handal daripada ulama hadis. Ulama hadis pun kata boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Tiba-tiba datang mengenai kata langsung tak boleh beramal, kerana lempar, kerana buang, kerana tinggalkan hadis-hadis yang dhaif. Maka Musannif rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahawa hadis yang dhaif ini harus untuk beramal dengannya. Kerana itu, walaupun hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang lemah, sepakat para ulama hadis kata hadis itu lemah. Tak ada pun seorang yang kata hadis ini hasan ataupun sahih. Walaupun ada sebahagian kecil yang mengatakan mungkin paling kurang dia boleh naik kepada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni maknanya apa? Dia bukanlah hasan li zatihi, bukanlah pada dirinya itu bersifat dengan sifat hadis hasan, kerana dia memang tidak memenuhi syarat hadis hasan seperti mana kita bincang sebelum ini. Tetapi disebabkan banyaknya riwayat yang kita sebut ada dalam 14 atau 15 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Jadi disebabkan banyaknya riwayat ini, maka hadis yang lemah ini dia boleh diangkat kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maknanya apa? Dia bukan hasan pada zatnya, bukan pada dirinya hasan, tapi sebab banyaknya riwayat maka dia naik jadi hasan. Maka ini pandangan sebahagian kecil para ulama hadis yang mengatakan hadis ini boleh naik kepada hadis hasan li ghairihi. Tetapi kebanyakan para ulama hadis kita tak boleh. Bila kita melihat tuan-tuan kepada praktikal para ulama hadis, ustaz ni cerita hadis, boleh ke tuan-tuan kita cerita bidang hadis ke tuan-tuan? Ya, bidang hadis ni adalah antara bidang yang sangat penting, bidang yang perlu kita fahami kerana ianya adalah sumber rujukan kita, khususnya dalam bab hukum hakam. Kita mengambil hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana kita tak mengeluarkan hukum, kita nak mengetahui sesuatu hukum, kalau hadis pun kita tak faham, bagaimana kita nak berinteraksi dengannya. Para ulama hadis mereka mengatakan bahawa sepakat boleh beramal dengan hadis yang dhaif dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Tetapi walaupun kita kata hadis yang disebutkan oleh para ulama tadi adalah merupakan hadis yang lemah, para ulama hadis yang lain mereka beramal dengan hadis ini. Maknanya apa? Mereka tetap menghimpunkan kitab 40 hadis, bukan puluhan bahkan ratusan. Seperti mana kata musannif, tidak boleh kita kira berapa banyak para ulama hadis yang telah menghimpunkan kitab 40 hadis. Mana pun banyaknya ulama hadis yang mengumpulkan kitab 40 hadis dalam berbagai bab. Kalaulah hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, maka nescaya para ulama hadis kita tidak akan menghimpunkan kitab yang berjudul 40 hadis. Kenapa mereka masih menghimpunkan 40 hadis walaupun sandarannya adalah merupakan hadis yang dhaif? Kerana mereka berpandangan bahawa harus untuk beramal dengan hadis dhaif. Walaupun begitu, di sana Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Muqaddimah Al-Arba'in, Muqaddimah 40 hadis Imam Nawawi, di mana disebut bahawa beliau tidak menjadikan hadis ini sebagai sandaran kerana ia adalah lemah. Namun beliau menghimpunkan kitab 40 hadis beliau adalah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang lain yang sahih, seperti mana kata Nabi SAW, yuballighu syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, ballighu anni walau ayat, kata Nabi SAW, dan sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Maka daripada hadis-hadis inilah kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, aku himpunkan kitab yang berjudul Al-Arba'in, kitab yang berjudul 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, walaupun nama sebenarnya adalah panjang, kita dah sebut sebelum ini tentang nama sebenar bagi kitab 40 hadis Imam Nawawi. Tetapi dasarnya Imam Nawawi kata aku himpunkan kitab 40 hadis ini adalah disebabkan hadis-hadis yang sahih, bukan berdasarkan kepada hadis yang lain. Tetapi timbul persoalan yang lain. Kalaulah Imam Nawawi tidak menerima hadis tersebut, tapi kenapa Imam Nawawi karang kitab 40 hadis?
Kalau nak beramal dengan hadis Nabi SAW yang kata dan sampaikanlah daripada walaupun sepotong ayat, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak. Sudah tentu Imam Nawawi boleh kumpulkan 100 hadis, 70 hadis ke, 2,000 hadis ke. Imam Nawawi boleh kumpulkan dengan bilangan-bilangan yang lain. Kenapa mesti buat kitab yang mempunyai 40 hadis? Sebabnya apa? Kerana menunjukkan bahawa Imam Nawawi pada hakikatnya, walaupun beliau mengatakan bahawa ini bukan sandarannya, tetapi Imam Nawawi sendiri menerima untuk beramal dengan hadis yang baik. Cuma tuan-tuan, para ulama kita mereka menetapkan syarat ataupun kaedah untuk kita beramal dengan hadis yang baik. Maknanya bukanlah hadis yang baik itu boleh diamalkan sewenang-wenangnya. Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama hadis kita di dalam beramal dengan hadis-hadis yang baik. Hadis yang baik ini kita kata tadi, ada kalanya ia boleh naik kepada martabat hasan. Tetapi ia melihat kepada keadaannya bagaimana. Ada hadis yang baik boleh naik kepada hasan, ada hadis yang baik tidak boleh naik kepada hasan. Antaranya hadis yang kita sebutkan tadi tentang kelebihan menghafal 40 hadis malam. Kenapa kebanyakan ulama hadis kata dia tak boleh naik kepada hadis hasan? Hanya beberapa orang ulama hadis yang mengatakan bahawa ianya boleh naik kepada martabat hasan. Kenapa? Sebab apabila kita melihat kepada praktikal para ulama hadis, mereka kebanyakannya akan menjadikan riwayat yang banyak. Hadis itu hadis dhaif. Riwayatnya sangat banyak. Maksudnya ramai yang meriwayatkan hadis yang dhaif itu. Bagaimana hadis itu boleh naik kepada hasan? Syarat yang ditetapkan oleh para ulama hadis kita adalah mesti riwayat yang banyak ini mempunyai lafaz yang hampir sama. Lafaz yang hampir sama. Dia tak boleh makna ataupun lafaznya berbeza antara satu sama lain. Seperti mana yang kita sebutkan tentang hadis kelebihan menghimpunkan 40 hadis Imam Nawawi itu, kita dah sebut bahawa riwayatnya ada pelbagai lafaz. Ada yang kata siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dibangkitkan sebagai seorang alim di hari akhirat nanti. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW bersabda bahawa akulah yang akan memberi syafaat kepadanya pada hari akhirat nanti. Ada riwayat yang mengatakan dia akan masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki pada hari akhirat nanti. Ada riwayat mengatakan bahawa orang yang menghafal 40 hadis Nabi SAW pada hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan syuhada. Jadi lafaz yang berbeza dengan makna yang berbeza. Kerana itu kebanyakan para ulama hadis kata walaupun riwayatnya sangat banyak, tapi dia tak boleh menyokong antara satu sama lain. Menyebabkan dia tak boleh naik kepada hadis yang hasan. Kalau nak naik kepada hasan, mesti riwayat yang banyak tadi maknanya lebih kurang, maknanya hampir sama. Dia tak boleh lafaz dan makna yang berbeza. Sebab itu kebanyakan para ulama hadis kata hadis ini dia tak boleh naik kepada hasan. Hanya sebilangan kecil daripada kalangan ulama hadis yang mengatakan bahawa hadis ini boleh naik kepada martabat hasan. Okey, kita bincang tentang hadis dhaif. Para ulama di dalam mereka membincangkan berkenaan dengan hadis dhaif, khususnya ulama hadis, mereka menyenaraikan beberapa kriteria ataupun syarat untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu seperti mana disebutkan oleh Dr. Mahmud Said Mamdouh, hafizahullah taala, seorang ulama hadis di Mesir. Beliau mengatakan bahawa hadis dhaif ini dia ada beberapa peringkat. Ya, kita tahu secara umumnya hadis itu ada namanya sahih, ada namanya hasan, ada namanya dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Sahih dan hasan kebanyakan ulama menerimanya hatta dalam bab hukum hakam. Kita mengambil daripada hadis yang sahih dan daripada hadis yang hasan. Hadis yang dhaif pula secara umumnya ia terbahagi kepada 3 pembahagian. Ada namanya hadis yang dhaif hampir kepada hasan. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa hadis itu adalah hadis yang hampir kepada hasan? Maknanya lemahnya ringan, lemahnya tidak terlalu lemah. Apabila para ulama hadis yang memberi kritikan terhadap perawi-perawi yang meriwayatkan hadis itu, mereka akan mengatakan huwa layyin, yakni perawi itu dia bukanlah lemah ingatan ataupun bukanlah dia ni seorang yang pendusta, tapi dia ni ada sedikit masalah. Ulama sebut sedikit masalah itu menunjukkan bahawa hadis itu tidak terlalu bermasalah kerana perawinya hanya ada sedikit masalah. Ataupun mereka menggunakan fihi dha'fun, mereka mengatakan pada riwayat ini ada sedikit kelemahan.
Jadi lafaz-lafaz ini menunjukkan bahawa hadis ini dia tidak terlalu lemah. Dia tidak terlalu lemah. Lemahnya ini hampir kepada hasan. Ini peringkat yang pertama. Yang kedua adalah hadis yang berada pada peringkat pertengahan ataupun yang sederhana, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh perawi yang lemah hafazan. Maknanya ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah ingatannya. Okeylah, kita kata kalau lemah ingatan biasanya dia akan turun kepada hadis hasan. Kan ada 5 syarat hadis sahih: bersambung sanad, seorang perawi yang adil, kemudian teliti ataupun kuat ingatan, tidak syadz dan tidak ilah. Bagaimana hadis itu menjadi hadis yang hasan? Bila syarat yang ketiga ini rosak. Apa dia? Perawi itu lemah ingatan ataupun tak teliti dalam meriwayatkan hadis, dia turun kepada hadis yang hasan. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah ingatan itu diriwayatkan oleh hanya seorang ataupun 2 orang perawi hadis, maka biasanya walaupun hadis itu disebabkan oleh perawi yang lemah ingatan, dia akan turun kepada hadis yang dhaif. Sebab apa? Kerana riwayatnya itu diriwayatkan secara bersendirian. Maknanya tak ramai yang meriwayatkan hadis itu. Bila tak ramai yang meriwayatkan hadis itu, ia agak menjadi suatu kemuskilan di kalangan ulama hadis, menyebabkan mereka akan menurunkan dia kepada darjat hadis yang lemah. Ataupun hadis-hadis yang ada banyak padanya keraguan, ada banyak padanya tadlis atau penipuan, maka hadis-hadis seperti ini dia berada pada peringkat pertengahan. Nak kata dia hampir kepada hasan, tidak. Nak kata dia terlalu lemah pun, tidak. Yang ketiga adalah hadis yang disebutkan sebagai syadidud da'fi, hadis yang terlalu lemah. Hadis yang terlalu lemah ataupun juga disebutkan sebagai hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Apa dia hadis yang mungkar? Suatu hadis yang lemah yang mana dia bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat daripadanya, maka hadis ini menjadi hadis yang mungkar. Mana hadis yang memang tidak boleh diterima. Sebab apa? Bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat. Hadis ini dhaif, bercanggah dengan hadis yang hasan. Hadis yang dhaif ini kita akan tinggalkan. Hadis yang dhaif bercanggah dengan hadis yang sahih, maka kita akan tinggalkan. Namanya hadis yang mungkar. Maka hadis yang seperti ini adalah hadis yang berada pada kedudukan hadis dhaif yang terlalu dhaif. Hadis yang lemah yang disebutkan sebagai terlalu lemah. Begitu juga kalaulah ada di antara perawi-perawinya yang merupakan seorang perawi yang fasik ataupun dituduh sebagai pendusta. Maksudnya dia bukanlah pendusta, tapi orang kata dia sebagai pendusta, maka hadis itu akan berada pada kedudukan hadis yang terlalu lemah. Hatta kalau ada ulama hadis yang mengatakan ada di antara perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pendusta, penipu, pembangak, kan? Maka hadis ini juga menjadi hadis yang terlalu lemah kalau tidak ada qarina, tidak ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahawa hadis ini palsu. Bagaimana kita nak tahu sesuatu hadis itu sebagai hadis yang palsu? Kita akan melihat kepada perawi-perawi hadis. Saya ambil daripada guru saya, daripada guru saya, daripada guru saya sampai kepada Rasulullah, misal. Maka akan lihat Ustaz Hakim, lihat kepada guru Ustaz Hakim, lihat kepada guru dia, kepada guru kepada guru dia, kepada guru kepada guru dia. Ini namanya perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis. Maka setiap daripada mereka ini akan dinilai, akan dilihat ada tak 5 syarat tadi. Bersambung sanad, hadis itu diriwayatkan mana dia memang berjumpa dengan gurunya, memang diambil hadis itu. Yang kedua, yang meriwayatkan itu juga ada, kalau ada 10 orang meriwayatkan sehinggalah kepada Rasulullah, maka 10 orangnya akan dinilai kecuali sahabat. Akan dilihat satu persatu sama ada dia ni ahli maksiat ataupun tidak, sama ada dia ada seorang yang adil ataupun tidak, ataupun dia ni fasik, suka buat maksiat, suka berzina, suka minum arak. Maka kalau dibuat perkara seperti ini, maka hadis itu dia tak akan jadi sahih, dia akan turun kepada hadis yang lemah. Ataupun diriwayatkan oleh perawi yang lemah ingatannya, maka hadis itu juga akan turun kepada hadis yang lemah. Bagaimana kita nak kata hadis itu palsu? Kalau ada di antara 10 orang ini, kecuali sahabat, ada di antaranya yang merupakan seorang pendusta. Mana pendusta apa? Dia pernah buat suatu hadis palsu, dia pernah mereka hadis palsu. Maka hadis yang seperti ini, kebiasaannya dia akan menjadi hadis yang palsu. Sebab ada perawi dia merupakan perawi yang penipu. Bila mana ada perawi yang penipu, maka alternatif, walaupun kebanyakan perawinya adalah perawi yang siqah,
perawi yang dipercayai, perawi hadis sahih, tapi misalkan ada seorang ataupun dua perawi yang pernah menipu, maka hadis itu kemungkinan besar akan dihukumkan sebagai hadis palsu. Ini lihat tentang bagaimana para ulama kita sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Hanya ada seorang perawi yang pernah menipu, hadis itu akan dihukumkan sebagai palsu. Tapi dengan syarat, kalau tidak ada riwayat-riwayat lain yang menyokongnya. Kalau ada riwayat lain yang menyokongnya, menunjukkan bahawa kemungkinan besar yang penipu ini, dia kemungkinan ada kalanya dia meriwayatkan hadis itu tak menipu. Kerana orang yang menipu tak sampai bila-bila dia menipu. Memanglah dia pernah menipu sekali, tapi kadang-kadang memang dia meriwayatkan hadis itu, dia dengar sendiri, dia tak menipu. Jadi oleh kerana itu ulama akan tengok, kalaulah ada bukti-bukti lain yang menunjukkan hadis ini memang daripada Nabi SAW, maka perawi-perawi yang berdusta ini ada kalanya dimaafkan. Riwayat daripada perawi berdusta ini diterima, tapi dia tetap akan menjadi hadis yang lemah. Dia tak boleh jadi hasan, dia tak boleh jadi hadis yang sahih. Maka ini adalah senarai ataupun kategori daripada hadis-hadis yang dhaif. Jadi, apakah hadis dhaif yang boleh diamalkan di dalam sesuatu perkara? Para ulama hadis mereka menetapkan beberapa syarat. Yang pertama, seperti mana disebutkan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Al-Qawl Al-Baqi', yang mana beliau mengatakan bahawa aku mendengar perkara ini daripada guru. Siapa dia guru Imam As-Sakhawi? Guru Imam As-Sakhawi namanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam As-Sakhawi, aku mendengar berulang kali daripada gurunya, yakni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengatakan bahawa untuk beramal dengan hadis dhaif mesti ada 3 syarat. Yang pertama, hadis itu mestilah tidak terlalu lemah. Hadis itu mestilah tidak terlalu lemah. Maknanya tuan-tuan, bila kita tengok balik kategori tadi, mana hadis dhaif yang boleh kita amalkan? Hanya pada nombor yang pertama dan yang kedua, yang hampir kepada hasan ataupun yang berada pada pertengahan. Adapun hadis yang terlalu lemah tidak boleh diamalkan, walaupun dalam bab fadailul amal, dalam bab kelebihan beramal, tak boleh diamalkan. Ini pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bahkan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini adalah syarat yang ditetapkan oleh kebanyakan para ulama hadis. Bahkan beliau mengatakan seperti mana dinukilkan daripada Al-Imam Al-Adai, yang mengatakan bahawa ini adalah sepakat para ulama hadis, mengatakan bahawa kalau nak menerima hadis dhaif, kalau nak beramal dengan hadis dhaif itu, mestilah dia tidak terlalu lemah. Mesti dia tak boleh terlalu lemah. Apatah lagi hadis mungkar. Jadi bila orang sebut, oh hadis ini hadis mungkar, maka otomatik kita faham hadis ini tak boleh beramal. Sebab hadis yang mungkar berada pada martabat hadis dhaif yang paling rendah. Maknanya dia ini terlalu lemah. Maka bila terlalu lemah, dia tidak boleh diamalkan walaupun dalam bab fadail. Tapi mesti ingat, yang dikatakan hadis yang tidak boleh diamalkan ini adalah hadis yang terlalu lemah mengikut kesepakatan para ulama hadis. Maknanya ulama hadis sepakat kata hadis ini hadis lemah ataupun hadis ini adalah hadis yang terlalu lemah, maka hadis ini tak boleh diamalkan walaupun dalam bab fadail. Tapi mesti dia sepakat. Kalau ada perbezaan pandangan, sebahagian kata hadis ini dia terlalu lemah, tapi sebahagian ulama hadis yang kata tak betul. Bila lihat sebenarnya hadis ini dia taklah terlalu lemah, dia hanya lemah biasa saja. Maka hadis yang seperti ini masih boleh diamalkan. Yang tidak boleh diamalkan adalah hadis yang disepakati oleh para ulama hadis, dia yang merupakan hadis yang terlalu lemah. Ini memang tak boleh kita terima. Ya. Ustaz, tanya sikit. Boleh Ustaz bagi contoh tak yang terlalu lemah tadi yang kita tak boleh amalkan sebab kadang-kadang kita tak faham. Cerita terang-terang tak. Contoh daripada hadis yang terlalu lemah yang tidak boleh diamalkan. Kita pernah sebut sebelum ini, ada suatu riwayat yang mana ada diriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana mereka mendakwa bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal, man hafizah min ummati hadithan wahidan, siapa daripada kalanganku dia menghafal satu hadis Nabi SAW, kana lahu ajr, maka baginya pahala seperti
70 orang Nabi yang siddiq. 70 orang Nabi yang siddiq. Hadis ini tuan-tuan, sebahagian kata ianya adalah hadis yang palsu. Sebahagian kata ianya adalah hadis yang palsu. Tapi sebahagian mengatakan bahawa hadis ini tidak sampai kepada palsu, tapi dia adalah hadis yang terlalu lemah. Hadis yang terlalu lemah. Maka hadis yang seperti ini adalah hadis yang kita kata tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disampaikan, kerana ia adalah hadis yang sebahagian kata palsu, sebahagian kata terlalu lemah. Ada hadis yang ulama berbeza pandangan tentang adakah ianya lemah atau tidak. Antaranya juga tuan-tuan adalah hadis tentang menyapu muka setelah memberi salam. Menyapu muka setelah memberi salam. Memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun sapu muka. Kadang-kadang tuan-tuan ada tarik dari belakang. Ada yang sampai 3 step. 1, 2, 3. Kita tak tahulah mana dia dapat kita. Tetapi ada tak hadis berkenaan sapu muka? Ada orang dia kata, tak boleh sapu muka. Ini bid'ah, dia kata, Nabi tak pernah buat. Kata Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai lah. Nak sapu muka buat apa? Apa guna kita sapu muka ketika setelah memberi salam? Tak ada hadis. Tapi bila kita melihat, sebenarnya ada hadis Nabi SAW. Kerana itu di sisi ulama mazhab Syafi'i, hukum menyapu muka setelah memberi salam adalah sunat. Sunat kita menyapu muka setelah memberi salam. Cuma tuan-tuan, kaedah ni taklah sampai dari ke belakang ni tuan-tuan. Ini saya tak tahulah daripada mana dapat. Kadang-kadang orang kita ni dia suka ngikut-ngikut. Dia tengok orang baik dalam bangunan dia pun buat. Cukuplah sekadar kita menyapu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun sapu muka. Kan? Ia telah memadai, adalah kita mengikut kepada apa yang disebutkan di dalam sebuah riwayat. Jadi ada riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menyapu muka setelah memberi salam. Okey. Ini secara hadisnya. Tapi secara hukumnya tuan-tuan, kalaulah tidak ada hadis sekalipun, nak sapu muka ke, nak sapu tangan ke, kita dah beri salam, maka dia tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Kita dah beri salam, maka sembahyang kita dah selesai. Kata Nabi SAW, wa tahliluhas salam, pengakhiran yang menghalalkan daripada permulaan tahrim, takbiratul ihram itu adalah salam. Bila-bila kita kata takbir Allahu Akbar, maknanya benda yang halal menjadi haram. Misalnya apa? Makan sebelum itu halal tak? Halal, tapi dia menjadi haram. Tidur sebelum itu halal tak? Halal, tapi dia semayang, kata takbir dia menjadi haram. Bersentuhan laki dan perempuan dia menjadi haram apabila kita mengangkat takbir. Sebab itu namanya takbiratul ihram. Kemudian bila dia menjadi halal kembali, bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia pun menjadi halal, maka solat pun telah selesai. Lepas tu kita nak sapu muka ke, sapu kaki ke, sapu tangan ke, buatlah suka hati, kerana dia tidak ada kena-mengena dengan salat. Cuma isunya adalah ada sebahagian orang dia berkeyakinan bahawa ini memang Nabi buat sendiri macam ni. Siapa tak buat, dia bid'ah, dia sesat, dia wahbi. Ni kan kadang-kadang ada orang suka kan, dia melabel-labelkan sikit-sikit, oh ni sesat, ini wahbi, ini bermacam-macam labelan yang dia keluarkan, sedangkan sebenarnya adalah kejahilan diri sendiri. Hadis ini tuan-tuan, ia adalah hadis yang lemah, kita akui. Tetapi lemahnya ini adalah lemah yang berlaku perbezaan pandangan ulama. Sebahagian kata ianya adalah hadis yang terlalu lemah, sebahagian mengatakan ianya hanyalah lemah yang biasa. Dia bukan terlalu lemah. Bila ada perbezaan pandangan, boleh tak kita beramal? Boleh. Yang kita kata tak boleh beramal kalau ulama hadis sepakat kata hadis ini mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar, seperti hadis tentang mengatakan bahawa siapa yang menghafal hadis Nabi SAW, pahalanya seumpama 70 orang Nabi yang siddiq. Ini hadis yang sepakat para ulama hadis mengatakan dia adalah hadis yang lemah, bahkan ada yang mengatakan dia adalah palsu. Jadi hadis ini memang tidak boleh diterima. Tapi kalau hadis yang terakhir itu berbeza pandangan ulama. Sebagian kata dia lemah yang biasa, sebagian kata dia terlalu lemah, tak boleh beramal. Maka hadis yang seperti ini boleh untuk diamalkan. Boleh nampak tak? Nampak tak? Maka hadis yang seperti ini ianya boleh diamalkan kerana berlaku perbezaan pandangan ulama. Cuma kena lihat syarat yang kedua. Apa dia syarat yang kedua dalam beramal dengan hadis lain? Hadis yang terakhir itu mestilah ada sandaran umum. Maknanya dia bukan perkara yang terkeluar daripada sandaran umum, daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis yang sahih. Maksudnya dia tak boleh bercanggah dengan hadis yang
sahih, dia tak boleh bercanggah dengan Al-Quran. Dia mesti ada dasar daripada Al-Quran. Kalau ada hadis dhaif, misalkan ada satu hadis dhaif, siapa yang sembahyang maghrib sebanyak 4 rakaat, maka ganjaran pahalanya adalah seperti melaksanakan haji, contoh. Boleh tak kita terima hadis ini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ianya bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis yang sahih. Nak beramal dengan hadis dhaif, mestilah yang pertama dia tak bercanggah dengan Al-Quran, tak bercanggah dengan hadis sahih, dan ada sandaran umum. Ada sandaran umum. Misal, pahala daripada melaksanakan salat sunat hajat. Kan? Kalau orang tu tak ada dalil soal hajat ni, kita semayang macam biasa doa je lah. Tak payah semayang hajat, kenapa nak niat semayang ni? Tak ada bid'ah dia kata. Sedangkan ada sandarannya daripada Nabi SAW. Ada hadisnya, walaupun dia ni adalah hadis yang lemah. Baik, hadisnya adalah hadis yang lemah. Ada tak sandaran umum daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Ada. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Kalau aku berdoa, astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan kuperkenankan. Ada doa, ada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih menunjukkan bahawa galakan untuk seseorang itu berdoa dalam sembahyang. Nabi SAW apabila berlaku musibah, berlaku permasalahan, Nabi akan sembahyang 2 rakaat. Maka daripada sandaran-sandaran umum ini, hadis yang dhaif ini boleh diterima. Sebab ada sandaran-sandaran umum daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis-hadis yang sahih. Ini syarat yang kedua. Yang pertama tadi, mesti tidak terlalu lemah. Yang kedua, mesti ada dasarnya dalam agama, mesti ada dasarnya daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang sahih. Yang ketiga, tuan-tuan, mestilah ketika kita beramal dengan hadis itu, kita tidak mengiktifarkan ianya benar-benar daripada Nabi SAW. Misal kata, bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya apa? Hadis yang baik, hadis yang lemah. Boleh tak beramal? Boleh. Kerana yang pertama, dia tidak terlalu lemah. Yang kedua, ada sandaran umum. Yang ketiga, bila kita nak beramal dengannya, kita tidak boleh meyakini bahawa ini pasti daripada Nabi. Nabi memang buat sebiji macam ni, dia kata tak boleh. Sebab apa? Kerana hadisnya adalah hadis yang lemah. Bila hadis yang lemah, ada kemungkinan dia yang daripada Nabi, ada kemungkinan dia yang bukan daripada Nabi. Jadi pada ketika itu, bila kita beramal, tak boleh kita berkeyakinan ia yang pasti daripada Nabi. Tapi kalau kita ketika menyapu muka kita kata kemungkinan besar Nabi buat begini, mudah-mudahan ada pahala, maka itu dibenarkan. Yang dilarang adalah kita meyakini memang 100% Nabi buat begini. Maka ini adalah dilarang ketika mana seseorang itu beramal dengan hadis yang baik. Ini adalah 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kepada Nahdlatul Imam As-Sakhawi di dalam seseorang itu beramal dengan hadis yang baik. Jadi mesti ada 3 syarat ini. Dan ada beberapa syarat yang lain yang ditambah oleh para ulama hadis. Antaranya tuan-tuan, apabila kita meriwayatkan hadis ini, mesti menggunakan sighatut tamrid. Sighat tamrid itu sirah ataupun lafaz yang menunjukkan ianya adalah hadis yang lemah. Jadi orang yang belajar ilmu hadis, bila dia nak meriwayatkan hadis yang lemah, dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan ianya adalah hadis yang lemah. Dan orang yang belajar hadis, bila dia dengar ustaz ataupun guru yang mengatakan menggunakan lafaz sirah tamrid, lafaz yang lemah ini, dia tahu ini hadis dhaif. Misalnya tuan-tuan, bila seorang itu nak meriwayatkan hadis yang baik, dia akan menggunakan perkataan diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Ruwiya, bahasa Arab ruwiya. Ruwiya ni menunjukkan hadis ini lemah. Bila kita buka kitab hadis, ditulis ruwiya, maka kita tahu hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa dikatakan diriwayatkan bahawa? Diriwayatkan ini menunjukkan bahawa ianya adalah hadis yang belum pasti ianya benar-benar daripada Nabi SAW. Hanya ada kemungkinan dia daripada Nabi SAW. Itu dikatakan diriwayatkan bahawa Nabi bersabda. Habis itu kalau kita nak berikan hadis yang sahih ataupun hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, kita akan mengatakan Nabi SAW bersabda bahawa ini adalah sirah ataupun lafaz yang menunjukkan jelas bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Maknanya dia pasti daripada Nabi SAW. Kalau tak pasti pun adalah zannul ghalib, kemungkinan besar memang kita yakin bahawa ini daripada Nabi SAW.
Tapi kalau digunakan perkataan yang menunjukkan ini adalah lemah ruya, diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ataupun dikata hukiya, dihikayatkan bahawa Nabi SAW, ataupun dikata qila, dikatakan bahawa Nabi pernah bersabda, maka ini lafaz-lafaz yang menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik. Ini tuan-tuan adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama hadis kita. Namun syarat-syarat ini juga masih boleh dipertikaikan lagi. Masih boleh dipertikai dan dibincang lagi. Kerana syarat-syarat ini dimasukkan oleh ulama-ulama yang terkemudian. Syarat yang pertama, mestilah ianya bukan hadis yang terlalu lemah. Syarat itu adalah syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Andai, yang mana beliau mengatakan bahawa ini pandangan jumhur ataupun majoriti ulama hadis. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dan ketiga ini dimasukkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dan Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam beliau meninggal dunia tahun 660 Hijrah. Maknanya sebelum daripada Izzuddin bin Abdul Salam, syarat yang kedua dan ketiga tidak ada. Mana para ulama hadis tak sebut pun dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga Imam Ibn Daqiq Al-Aid meninggal dunia tahun 702 Hijrah. Mana kurun ke-8. Sebelum daripada kurun ke-8 tak pernah disebutkan dua syarat yang terakhir ni. Tak ada disebutkan syarat mestilah hadis itu ada sandaran umum. Tidak ada juga ditetapkan syarat bahawa hadis itu mestilah bila kita beramal dengannya tidak meyakini bahawa ia yang pasti daripada Nabi SAW. Maknanya masih boleh dibincangkan lagi. Cuma secara umumnya kita mengambil pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai seorang ulama besar dalam bidang hadis yang diberikan gelaran Al-Hafiz ataupun Amirul Mu'minin dalam hadis, seorang yang pakar dalam bidang hadis. Maka kita memegang kata-katanya, memegang pandangannya yang mengatakan bahawa tiga syarat ini adalah syarat yang dibawa oleh para ulama hatta sebelum daripada Imam Ibn Hajar dalam beramal dengan hadis yang baik. Jadi tiga syarat ini tuan-tuan adalah syarat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan satu adalah syarat tambahan yang disebutkan oleh beberapa ulama hadis yang lain di dalam kita menyampaikan suatu hadis itu daripada Nabi SAW. Jadi dalam bab kita beramal dengan hadis dhaif ini, para ulama juga menetapkan bahawa ianya hanya dalam bab fadailul amal, kelebihan beramal semata-mata, ataupun dalam bab ar-raqaiq, bab melembutkan hati, ataupun dalam bab targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib ni apa? Bab untuk kita, targhib ni maksudnya kita bercerita tentang hadis-hadis yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bercerita tentang ganjaran-ganjaran pahala, tentang balasan syurga, tentang keadaan di syurga. Maka ini adalah targhib. Maknanya kita baca hadis untuk mendekatkan hati kita, semangat untuk beribadah, semangat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Targhib itu maknanya apa? Targhib itu adalah ancaman yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Nabi sebut dalam hadis. Jadi hadis targhib itu maknanya apa? Hadis-hadis berkenaan dengan ancaman daripada siksa dalam kuburnya ataupun azab neraka. Ini namanya targhib. Jadi ada ulama mengarang kitab hadis namanya targhib wa tarhib. Kerana hadis-hadis yang membincangkan berkenaan dengan ganjaran pahala, nikmat syurga, dan juga membincangkan tentang balasan neraka dan azab di dalam kubur. Jadi hadis seperti ini boleh diriwayatkan walaupun dengan hadis yang lemah. Jadi dalam kita beramal dengan hadis tadi ini, hanya pada yang pertama fadailul amal, kelebihan beramal. Siapa yang melaksanakan solat sekian-sekian, maka pahalanya sekian-sekian. Siapa yang membaca zikir sekian-sekian, maka pahalanya sekian-sekian. Maka ini adalah fadailul amal, kelebihan beramal. Ada tak nama kitab fadailul amal tu kan? Ada. Ya, biasa kita baca petang-petang kan namanya fadailul amal. Ada orang kata ada sih banyak dalamnya hadis dhaif. Kenapa kita semua baca? Ini kan hadis dhaif. Kita kata, tuan, itu kan baca tajuknya. Apa tajuk dia? Fadailul amal, kelebihan beramal. Para ulama hadis kata apa? Kalau kelebihan beramal boleh diambil daripada hadis yang lemah dengan tiga syarat yang kita sebutkan. Jadi bila kita dah faham tiga syarat tadi, kita tahu oh ini fadailul amal ada di antaranya hadis yang lemah. Bila kita nak beramal dengan hadis lemah, bagaimana kaedah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kesimpulannya hadis yang boleh diamalkan khususnya berkenaan dengan bab fadailul amal adalah dengan hadis ini adalah fadailul amal, ar-raqaiq, melembutkan hati, dan targhib wa tarhib. Ar-raqaiq ini contohnya hadis-hadis berkenaan dengan menyucikan hati, hadis-hadis untuk memperbanyakkan bersedekah, membuang sifat-sifat kehindaran diri. Khususnya tuan-tuan dalam perbahasan kita tasawuf. Ada orang kata, kenapa kita tasawuf ni banyak hadis dhaif? Dia kata, kita kata tuan, hadis dhaif itu kan boleh beramal dalam
dalam bab-bab yang tertentu, khususnya dalam bab ar-raqaib, melembutkan hati. Kan tasawuf itu untuk kita melembutkan hati, untuk kita membuang sifat yang keji dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Dan ulama hadis kata kalau bab ini boleh digunakan hadis yang dhaif. Jadi kalau kita faham ini tuan-tuan, tak adalah kita kata oh kita tak terima ilmu tasawuf ni, kita tolak ilmu tasawuf. Sebab apa? Kerana ilmu tasawuf ni banyak hadis dhaif. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan para ulama hadis kita menerima hadis dhaif itu untuk digunakan di dalam kita beramal, khususnya dalam untuk hadis yang berkaitan Allah ulama, ar-raqaib dan dari makahim. Apa yang tidak boleh diamalkan berkenaan dengan hukum hakam. Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza rawaina fil halal wal haram syaddadna." Kalau kami meriwayatkan hadis berkenaan dengan halal dan haram, hukum, maka kami akan tegas. Wa idza rawaina fil fadaili tasahalna. Tapi kalau mereka tentang kelebihan ulama, kami lebih bermudah. Maknanya boleh kita menerima daripada hadis yang baik untuk bab beramal. Tapi hukum hakam mesti didasarkan kepada hadis yang kuat, hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Walaupun begitu tentang bila kita melihat kepada praktikal para ulama fiqh sendiri, hakikatnya para ulama hadis itu menggunakan hadis yang dhaif dalam menentukan hukum. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'yi. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang lemah itu lebih aku sukai daripada pandangan peribadi. Apabila ada sesuatu isu tak ada hadis, tak ada sandaran Quran, tak ada sandaran hadis yang sahih. Yang ada hanya hadis yang dhaif. Mana nak ambil hadis yang dhaif ini ke ataupun kita guna qiyas, guna akal kita untuk mencari hukum? Imam Ahmad bin Hanbal kata, baik guna hadis dhaif. Walaupun ianya adalah hadis dhaif, tapi sekurang-kurangnya ada sandarannya dan ada kemungkinan ia menjadi peribadi. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama fiqh mengatakan bahawa hatta dalam bab hukum hakam sendiri ada beberapa hadis dhaif yang boleh digunakan dalam penentuan hukum. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan pada pengajian akan datang diberi izin oleh Allah Taala. Wa a'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.